Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tahun 6? Bertemu sekali lagi kita pada hari ini dalam kelas rakaman bagi murid-murid yang tidak dapat hadir ke kelas online. Hari ini kita akan sambung subjek akidah kita dengan tajuk sifat orang yang bersyahadah, iaitu sifat tawaduk. Sebelum memulakan kelas, anak-anak diminta bersedia dengan buku teks dan juga buku aktiviti akidah. Okey, mari kita tengok unit 4, sifat orang-orang bersyahadah, iaitu tawaduk. Firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 215. Waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, iaitu orang-orang beriman. Okay, dalam ayat ini Allah meminta kita merendahkan diri kita terhadap orang yang mengikutimu, terhadap siapa sahaja yang bersama kita, iaitu orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini dia nak menerangkan sifat tawaduk, iaitu merendah diri. Okey, ini pengertian tawaduk. Tawaduk bermaksud mengetahui kedudukan diri di sisi Allah dan merendahkan diri sesama manusia. Pengertian tawaduk dia ada dua isi dalam pengertian ini. Yang pertama, kita hendaklah mengetahui kedudukan diri kita di sisi Allah. Yang kedua, merendahkan diri sesama manusia. Apa maksud di sini? Apabila kita tahu siapa kita di sisi Allah, maka secara automatik kita ni akan telah datang sifat merendah diri. Contohnya, kalau kita ni orang yang diberi kekayaan dengan banyak, apabila kita sedar bahawa kekayaan yang datang pada kita itu semuanya adalah dari Allah, maka kita tidak akan jadi orang yang sombong. Kita akan bergaul dengan semua orang. Sebab kita rasa diri kita ini tidak hebat walaupun kita kaya. Kerana semua kekayaan kita itu bukan hasil kita, tapi dia adalah dari Allah SWT. Inilah hakikat manusia. Berdasarkan tajuk tawaduk hari ini, kita nak terangkan tentang hakikat manusia. Pada hakikatnya, manusia tidak mempunyai apa-apa, melainkan pinjaman dari Allah sahaja. Maklimah ulang sekali lagi, pada hakikatnya, manusia tidak mempunyai apa-apa, melainkan pinjaman daripada Allah sahaja. Benda yang paling utama kita pinjam dan sangat penting dalam hidup kita adalah anggota tubuh badan kita. Mata, telinga, hidung, tangan, kaki, semua pinjaman dari Allah. Semua anggota itulah yang menyebabkan kita boleh meneruskan kehidupan kita. Kita boleh menjalani hidup sebagai manusia, sebagai khalifah. Ini kerana Allah meminjamkan untuk sementara kepada manusia untuk dipelihara. Segala kejayaan yang diperolehi oleh manusia adalah dengan kehendak dan izin Allah. Segala yang Allah beri kepada kita ni adalah pinjaman. Pinjaman sementara. Sebelum kita menutup mata, sebelum kita meninggal dunia, Allah bagi kita pinjam. Untuk apa Allah bagi kita pinjam? Untuk kita untuk dipelihara, bukan untuk kita rosakkan. Mata, Allah cipta kita mata. Untuk Allah bagi kita pinjam untuk apa? Untuk kita pelihara mata kita ini untuk melihat benda yang elok, bukan melihat benda yang tidak elok. Jadi kita takut jika kita meminjam apa yang datang dari Allah tapi kita telah salah gunakan, kita bimbang Allah akan
ambil balik. Dia tak bagi dah kita pinjam. Sebab ini selalu berlaku. Banyak kali berlaku kan. Apabila Allah bagi kita mata, kita tidak melihat benda yang sepatutnya. Kita lihat benda yang tidak elok. Dengan tiba-tiba, dengan izin Allah, mata kita mengalami kemalangan. Dan kita tak boleh melihat. Maknanya Allah ambil balik benda yang Allah dah pinjam pada kita sebab kita tidak memelihara benda itu dengan sempurna, dengan sebagaimana yang Allah hendak. Begitu juga tangan, begitu juga kaki kan. Ada orang kaki dia sebelum ni ada, bila dah kemalangan kena potong. Semua tu adalah dengan kehendak Allah. Bukanlah yang kena potong kaki tu disebabkan dia ni apa melanggar perintah Allah semuanya. Mungkin ada yang Allah ambil kaki dia, mungkin satu Allah nak bagi dia ujian, tanda Allah sayang, tanda Allah nak hapuskan dosa dia. Okey. Jadi ini adalah hakikat manusia. Tidak ada manusia yang ada mata sendiri, tidak ada manusia yang ada mulut sendiri. Percayalah, semuanya adalah daripada Allah. Jadi jangan jadi manusia yang sombong di atas muka bumi ini. Kita kena ingat, jangan jadi manusia yang sombong di atas muka bumi ini. Contohnya, harta dan kekayaan yang dikurniakan oleh Allah sebagai pinjaman dan tidak boleh dimiliki selepas kita mati. Allah beri kita harta kekayaan, Allah beri kita hidup mewah sementara sahaja untuk kita berada di dunia, dan semua itu tidak boleh kita bawa untuk mati. Kecuali harta yang Allah bagi tadi, kemewahan yang Allah bagi tadi, kita boleh jadikan harta kita di akhirat nanti. Contoh, Allah beri kita kekayaan, kita infak kekayaan kita untuk anak yatim, kita infak untuk fakir miskin, kita infak untuk bangunan masjid. Jadi bila kita mati, harta yang kita kumpul tadi telah memberi manfaat di akhirat nanti. Sebab apa? Sebab kita tidak guna untuk dunia sahaja, tetapi kita gunakan juga untuk akhirat. Kenapa manusia tidak boleh sombong dan angkuh? Kenapa kita tak boleh sombong? Sombong ni macam mana? Merasakan diri hebat dan bertindak tanpa adab dengan orang lain. Kita rasa kita hebat dan kita tidak beradab dengan orang lain. Contoh, kita rasa kita kaya, kita banyak duit. Bila kita tengok orang berpakaian comot datang minta bantuan dengan kita, kita hina dia. Kita lemparkan kata-kata yang seperti kenapa kamu ni tak boleh cari kerja ke? Cukup, anggota badan semua cukup, pemalas. Kita cakap dia macam tu. Kita tak tahu hakikat kenapa dia tak bekerja, kenapa dia jadi macam tu. Kita hina dia. Sebab apa? Kita rasa kita dah banyak duit, kita dah kaya. Itu maknanya sombong. Banyak lagi contoh-contoh lain. Kenapa tidak boleh sombong? Kenapa Allah tak bagi kita sombong? Pertama, segala yang ada pada diri adalah pinjaman dari Allah. Bukan hak kita. Kita kaya, tapi kita tak dapat kekayaan tu, kita guna anggota yang Allah bagi. Bila kita dah kaya, kita belagak. Sebab tu kita tak boleh sombong. Yang kedua, merupakan sifat yang dibenci oleh Allah. Allah cipta kita, bukan Allah nak suruh kita jadi sombong. Allah nak suruh kita jadi orang yang baik. Allah nak suruh kita jadi orang yang mulia. Yang ketiga, manusia tidak dapat mempunyai apa-apa kuasa melainkan Allah. Kalau dia bekerja banyak mana pun, kalau Allah tak bagi dia kekayaan, dia takkan kaya juga. Semuanya di atas kekuasaan Allah. Allah bagi dia kaya sebab Allah nak tengok dengan ujian kekayaan apa yang dia akan buat. Adakah dia jadi sombong, atau adakah dia banyak menginfak kepada di jalan Allah. Itu maksudnya ya. Okey. Habis tajuk kita. Ini gambaran lah bagaimana orang yang sombong. Apabila datang orang yang minta sedekah dengan dia, dengan gaya lagak dia, dengan gaya muka dia tu, seolah-olah benci dengan orang yang miskin. Kenapa? Sebab dia rasa dia kaya, sebab dia rasa dia banyak duit. Inilah hakikat masyarakat kita hari ni. Tambah-tambah sekarang ni musim PKP kan, ramai orang yang diberhentikan kerja, ramai orang yang paksa berjual di tepi-tepi jalan. Bagaimana keadaannya Allah uji kan.
Jadi kita yang hidup selesa, yang tak ada masalah sebagaimana orang-orang lain tadi, kita datanglah untuk membantu mereka sekiranya kita diberikan rezeki yang lebih. InsyaAllah hidup kita akan berkat, dan hidup kita ini bukan saja mewah dekat dunia tapi kita juga akan mewah di akhirat nanti, InsyaAllah. Ini latihan dalam buku aktiviti, dalam buku teks. Maknimah nak kamu jadikan sebagai latihan dalam buku tulis. Okey, nanti buat semasa waktu-waktu free boleh buat. Tak banyak pun. Okey, ini kita nak sekarang anak-anak boleh gunakan buku aktiviti. Kita nak terangkan latihan dalam buku aktiviti. Sambil kita buat ni, sambil dengar video, sambil buat. Sekejap je boleh siap ya. Okey, cari laluan yang ada sifat-sifat yang betul untuk menuju kejayaan. Nak menuju kejayaan ni, sifat bosan. Ni bosan ni. Tak perlu ada untuk menuju kejayaan ni. Ni untuk latihan kita ni, kita akan buat latihan 2 tajuk. Yang lepas itu menuju kejayaan, berusaha, sentiasa berusaha, dan juga sifat tawaduk. Okey, macam ni kan. Ni tajuk lepas ni. Dia nak menuju ke jalan untuk menuju kejayaan dia tidak perlu ada sifat apa. Okay, kita tengok sekejap ya. Sifat apa dia tak perlu ada. Bosan. Bosan dia tak perlu ada kan. Lepas tu mengharap dengan siapa? Kita mengharap lah. Kita jangan jadi pasrah je. Kita kena ada sifat mengharap. Okey, mengharap. Sifat mengharap ni. Kemudian kita kena ada sifat tawakal, serah pada Allah. Kita dah berusaha dah. Berusaha lah pula. Kita dah berusaha kan. Okey, kita kena ada sifat tawakal. Okey, kemudian ada sifat berusaha. Kita kena ada. Kemudian kita kena ada sifat apa? Kena ada berdoa. Dan putus asa tak boleh ada. Cepat bertindak. Okey. Kita pergi sini. Okey, kita pergi lagi. Cepat bertindak. Bila kita dah tahu kita tak berjaya, janganlah kita buat lewe-lewe. Lambatlah, nantilah. Okey, kemudian kita jalan lagi. Akhirnya apa yang kita peroleh adalah kejayaan. Ini adalah gambaran laluan yang kita sepatutnya lalui. Okey, kita tengok sifat yang patut kita ada. Mengharap pada Allah, tawakal pada Allah, banyakkan berusaha, berdoa sepenuhnya kepada Allah, cepat bertindak, dan akhirnya kita berjaya. Okey, seterusnya, Allah meminjamkan kekayaan dan rupa paras kepada manusia untuk dipelihara. Segala kejayaan yang diperolehi oleh manusia adalah kehendak Allah. Kini adalah cawi dia. Allah meminjamkan kekayaan dan rupa paras kepada manusia. Perkataan yang biasa kamu jumpa kepada manusia ni patutnya dah tak boleh salah dah. Dan kan, yang penting kat sini meminjamkan. Meminjamkan kekayaan. Ini perkataan yang patut kamu ingat. Kena tahu je. Rupa. Rawa pa alif bukan rawa pa. Rupa pa paras. Ras tak ada alif. Okey, untuk ni banyak kali dah kita jumpa untuk. Dipelihara. Segala kejayaan yang diperolehi. Ni susah nak ada. Oleh manusia. Adalah dengan kehendak dan izin Allah. Okey. Sikap apa dibenci oleh Allah? Sikap apa yang dibenci oleh Allah? Pada sini, sikap sombong. Tadi kan kita belajar sikap sombong. Jangan berputus asa jika gagal. Kita mestilah dengan harta yang ada. Allah mak tertinggal. Okey, kita tengok yang dulu. Orang yang tamak selalu rugi.
Orang yang tamak selalu rugi, kan? Ada pepatah kata kan, orang yang tamak selalu rugi macam anjing dengan bayang-bayang. Okey, kita mestilah redha. Redha dengan harta yang ada. Kalau banyak, alhamdulillah. Kalau sikit, alhamdulillah. Terredha. Allah bagi kita sikit tu ada hikmahnya. Okey. Yang ketiga, usaha tangga kejayaan. Bila kita usaha, Allah akan pasti bagi kita kejayaan. Lambat atau cepat sahaja kita kena sabar. Takwa lahir daripada perasaan takut kepada, ni bukan takut ya, ni azab dan kemurkaan Allah. Disilap sini. Takut kepada azab dan kemurkaan Allah. Okey, ini adalah contoh dia. Nak pandai-pandailah buat ya. Sombong, tamak, usaha. Usaha ni jangan buat yang berpuntal. Buatlah bulat, sebab bila dia cantum baru dia berpuntal. Sifat apa lahir daripada iman yang mantap? Sifat takwa. Manusia tidak boleh sombong dengan nikmat yang Allah beri. Kita hendaklah berusaha di samping bertawakal kepada Allah. Kalau siapa jawab berdoa kepada Allah juga betul ya. Apabila mendapat kejayaan, kita hendaklah bersyukur kepada Allah. Apabila menghadapi kegagalan, kita hendaklah bersabar dan redha kepada Allah. Kita sabarlah bila kita gagal, kita jangan marah. Sabar dan kita redha kegagalan, kita redha yang kegagalan itu sebenarnya ada hikmah di sebaliknya. Mendorong manusia untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Nafsu jahat. Segala kejayaan manusia adalah dengan izin dan ketentuan Allah. Manusia yang sombong merasakan diri mereka hebat dan bertindak tanpa adab dengan orang lain. Setiap kejayaan yang diberi adalah atas ketentuan Allah dan bukannya kerana usaha manusia semata-mata ataupun atas izin Allah. Boleh berlaku. Nyatakan sifat yang perlu ada pada diri seseorang untuk berjaya. Rajin berdoa, sentiasa berusaha. Kalau ada jawapan lain, boleh juga diterima. Rajin, sentiasa berdoa, sentiasa berusaha. Nyatakan sifat yang perlu ada pada diri seorang bila menghadapi kegagalan. Ni gagal pula. Terus berusaha. Jangan cepat redha. Tidak berputus asa. Bila kita gagal, kita tak putus asa, kita redha dengan ketentuan Allah dan kita terus berusaha. Waqfid janahaka liman taba'aka minal mu'minin. Apakah kaitan dari di atas dengan orang bersyahadah? Dari di atas tentang orang bersyahadah sentiasa bersifat merendah diri. Okey, kalau tak tulis dari di atas pun tulis orang bersyahadah sentiasa bersifat merendah diri pun boleh. Dari ke atas ni dia kata disuruh kita merendah diri ya. Kalau kita hebat macam mana pun tak apalah. Kita bergaullah dengan orang yang tak hebat. Bergaullah dengan baik sebab kita sedar siapa kita di sisi Allah. Mengapa kita tidak boleh sombong kepada manusia? Kerana kita adalah hamba Allah yang lemah dan hanya Allah sahaja yang berkuasa. Sebab kita lemah. Sebab kita tak ada apa-apa. Semua milik Allah. Jadi kita jangan sombong dekat muka bumi ini. Rasulullah sentiasa menghadapi dugaan dalam menyebarkan Islam. Tapi baginda sentiasa berusaha. Ceritakan secara ringkas tentang dakwah Rasulullah di Taif. Semasa Rasulullah berdakwah di Taif, baginda dilayan dengan kasar oleh penduduk Taif. Namun Rasulullah tidak berputus asa. Akhirnya, penduduk Taif ramai yang memeluk Islam. Okey, kamu gagal dalam peperiksaan akhir tahun walaupun telah berusaha dengan bersungguh-sungguh. Berdasarkan situasi tersebut, bagaimanakah reaksi kamu? Saya akan menerima dengan redha dan tidak akan berputus asa. Terima dengan redha dan tidak akan berputus asa. Saya akan terus berusaha sehingga saya berjaya. Itulah yang patut kita buat. Bukannya saya terima, saya redha, memang saya dah macam ni. Lepas ni saya dah tak buat apa-apa dah sebab saya memang dah tak pandai. Bukan macam tu ya. Okey. Najib hidup serba mewah dan dilimpahi dengan kekayaan. Tetapi Najib sombong dan tidak pernah mengeluarkan zakat.
dan menghulurkan sumbangan pada fakir miskin. Apakah kesan yang mungkin boleh berlaku pada Najib? Najib akan dibenci oleh Allah kerana tidak bersyukur dengan rezeki dari Allah. Ini kerana dia merasa kekayaan adalah hasil usahanya. Apa kesannya? Dia akan dibenci oleh Allah. Dan anak-anak juga boleh buat, Allah akan memberi azab kepadanya. Sebab apa? Sebab dia tak nak keluarkan zakat tu. Zakat tu wajib kan? Jadi dekat sini jawapan adalah bergantung kepada cara antum menjawab. Ni jawapan mukadimah untuk membantu antum memahami, oh ini cara nak jawab soalan ni. Nak jawab yang ni pun boleh, nak jawab jawapan lain pun boleh. Okey. Okey, sekian, terima kasih anak-anak. Sampai sini saja kelas rakaman kita. Dan ini adalah kelas rakaman yang terakhir kita secara online, yang dijalankan secara PDPR, belajar di rumah. InsyaAllah minggu depan anak-anak akan mula bersekolah. Jadi maklimah doakan semoga anak-anak ini menjadi anak yang rajin dan berjaya dunia dan akhirat. Dan maklimah sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.